Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. So guys, sebelum kita mula, aku just nak remind pada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh cari The Segment Podcast. Malam ni, malam kisah seram subscriber, malam podcast. Tapi sebelum tu, jom kita layan the intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Okay guys, macam aku cakapkan tadi, malam ni adalah malam kisah seram subscriber, malam podcast, dan kita ada pemanggilan baru untuk malam ini yang ingin menceritakan tentang kisah seram beliau, dan dia berada dalam talian sekarang. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Salam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Siapa cakap tu? Saya Sofia. Oh, Sofia. Sofia berasal dari mana, Sofia? Saya daripada Perak. Daripada Perak, I see. So, sebelum kita mula dengan kita punya podcast session untuk malam ni, mungkin Sofia nak kenalkan diri Sofia pada penonton-penonton segmen dulu. Okey, Assalamualaikum. Bukan Lara Sofia, nama panggilan manja saya lah. Tapi nama penuh saya, orang panggil nama penuh saya Sharifah Sofia. Okey. Nak panggil Lara boleh, nak panggil Sofia pun boleh. Boleh macam Lara pun boleh, Sofia pun boleh Tapi kawan-kawan saya panggil Lara. Oh, kawan-kawan panggil Lara. Jadi kalau orang-orang yang tak berapa nak kenali, panggilnya Sofia Pun boleh juga. Okey, tak apa. Malam ni kita panggil dia sebagai kawan, kita panggil dia Lara lah. Okey, boleh. Boleh. Okey, Lara. Macam Lara tahu, dalam The Segment Podcast, kita punya pemanggil ataupun subscriber yang call, diorang akan menceritakan beberapa kisah seram yang diorang adalah pengalaman sendiri ataupun pengalaman kawan-kawan diorang. Jadi untuk malam ni, Lara ada berapa banyak cerita yang mungkin Lara nak share dengan The Segment? Kalau nak ikutkan, saya ada 3. Okey, 3 cerita. Boleh tahan tu. Tapi saya cuba sependek mungkin lah. Tak apa, kalau tak nak pendek pun tak apa. Dia kalau macam kita dah terlalu pendek, nanti kan takut orang tak faham. Yelah. Kan? Okey, faham. Okey, Lara. Tanpa membuang masa, jom kita dengarkan cerita Lara yang pertama. Let's go. Okey, first kisah ni berlaku bila masa tu saya belum kahwin lagi lah. Masa time saya tengah duduk rumah dengan kawan-kawan lah. Masa tu belum duduk bujang kan dengan kawan-kawan. Saya duduk dekat area tapah masa tu. Satu rumah tu dalam 4 orang lah. Saya, kawan saya Zura, seorang lagi Ika, dan seorang lagi Shima. Okay. So kami duduk berempat lah kat rumah tu. Okay, dia punya kisahnya sebenarnya, kami ada Zura ajak kita pergi ke Cameron Island. Okay. Ada mencari cuti tu kan, dah tiba-tiba dia ajak pergi macam unplanning trip lah. Tak kita macam selalu kami memang tu lah, kalau bosan-bosan kadang naik Cameron, lepas tu turun balik. Tak tidur lah. Tapi kali ni lain sikit lah. Cuma sampai ke atas tu, kita orang tiba-tiba nak tidur sana pula. Itu yang kisah tu jadi pelik sikit lah. Okay. Selama ni pergi tak pernah tidur. Sebab kalau kita nak tidur pun pada hari Sabtu Ahad ni mungkin orang kata hotel penuh kan. Homestay pun penuh. So kami just pergi trip tu, naik sampai atas, just jalan-jalan lah.
Okey, kita ni kisah ni kita start daripada mula lah. Rancang daripada tu naik daripada Tapah lah, jalan Tapah ke Cameron Highland kan. Jalan tu macam abang tahu memang kata teruk lah jalan dia. Memang jalan bengkok-bengkok gelap-gelap kat situ Sebab kami tolak dalam pukul 10 lebih lah. Sampai atas dalam pukul tengah hari lah sampai. Tak silap saya tengah hari masa tu sampai. Okay. Sampai tengah hari. So dah sampai atas tu macam biasa lah, shopping sakan sampai tak ingat dunia kan orang kata. Sampai penat tak ingat dunia dah. Dah petang. Dah petang tu pendekkan cerita lah. Dah shopping semua tu lah. Dah penat lah. Makan semua. Dia kata dah tengok jam lah dalam pukul 5 lebih lah. Dekat pukul 6 tu lah. So saya nak drive balik. Rasa macam penatnya kaki ni. Dah naik daripada Tapah tadi jalan ni bengkak-bengkok. Kejap tekan brake. So rasa penat lah kan. So saya cadang dengan kawan-kawan. Kata korang kita nak aku penat ni nak balik ni. Korang nak drive tak? Tanya dia orang semua. Memang tak nak lah. Memang tak nak lah. Memang semua dah penat kan. Dah penat. Tu diorang pun diorang jenis penakut kan. Kalau jalan Cameron Highland ni nak turun balik. So saya tanyalah nak tidur mana-mana tak? Nak tidur hotel ni kita nak walk in ni rasa macam penuh ni kan. Lepas tu saya tanya Zura, Zura, aku dengar ada kawan dekat Cameron Highland ni kan. Cik tanya ada tak lagi kosong? Kok lah ada homestay ke yang orang tak apa kata tak ada kosong lah kan. So dia call tanya memang nasib baik lah masa tu. Oh, memang ada kosong masa tu. Rumah ada satu rumah tu yang memang ada kosong lah. Kebetulan kalau ada kosong. Tapi rumah tu rumah kawan dia lah. Memang dia buat homestay. Tapi tak tahu, tak pasti kenapa dia ada situ ada kosong kan time tu. Okey, dia kata dah deal dengan Zura, dah deal dengan kawan dia tu. Dia kata so boleh lah kita pergi. So dia punya tempat tu dekat Tanah Rata. Nama tempat tu orang kata Kampung Sedia, tak silap saya lah. Okay. Dia apartment tu nama dia Desa Auditorium apartment lah, tak silap saya. Okay. Abang tahu kan tempat tu? Tahu rasanya. Yang apartment yang ada beberapa tingkat lah apartment tu. Dia macam ada bumbung warna biru, tak silap masa tu. Warna biru-biru tu kan. Betul kat situ lah rumah dia dekat. So dah tak fikir apa dah, pergi sana. Sampailah kat rumah tu. Dia bagi location lah, jumpa dengan sampai kat rumah tu. Bangunan blok nombor berapa saya tak ingat. Tapi jumpa lah tuan rumah dia kat situ bawah tu, bagi kunci apa semua. Okey lah. Dia bayar untuk semalam lah, tidur semalam lah. Sebab besok nak balik kan. Okey. Lepas dia dah bayar semua, dah siap-siap semua. Untuk rumah balik, kita tak suruh lah si siapa ni, si Shima dengan Ika tu kat dulu pintu lah, tingkat pintu rumah tu. Saya dengan Zura nak ambil barang-barang untuk bersihkan diri lah. Macam nak ada baju, kebetulan lah pula bawa baju masa tu. Oh, okay, alright. Saya memang kalau prepare baju dalam kereta lah untuk ni kan. Macam yang kawan-kawan saya tu tak tahu dia bawa ke tak. Kalau tak boleh pinjam baju-baju saya kan. Okey. Masa tu saya nak naik rumah tu dalam dah sampai situ. Saya dalam dekat nama maghrib dah tak silap. Dekat nama maghrib tu semua dah naik. Saya pun dah last saya naik. Dah masuk rumah tu. Okey lah, dah sampai rumah tu tengok keadaan keliling. Okey lah, tak ada nampak kata seram lah kan. Betul masuk, semua dah masuk dalam rumah tu. Kiranya bila tengok dalam rumah tu, cantik rumah dia. Okey lah, macam hostel biasa, tak ada apa-apa kan. Dah masuk tu, cek tengok bilik, tengok apa semua. Okey lah. So masing-masing semua cok lah bilik. Si Ika dengan Shima cok bilik depan lah, bilik besar tu.
Si Zura bilik tengah, saya bilik belakang. Dia ada 3 bilik tak silap saya bilik rumah tu. Okay. Okay, so dah siap semua tu, dah bersihkan diri lah, mandi-mandi apa kan. Malam dah mandi-mandi siap tu, rehat-rehat lah. Dah penat tadi, rehat dah dekat ruang tamu, tengok TV kejap. Dah sampai pukul apa, tengok TV lain-lain tu, sampai pukul 10 tak silap. Yang Zura Kak dengan Shima tu dah ngantuk lah. So dia kata okey lah, aku nak ni lah, nak tidur dulu lah. Masuk bilik lah. So saya ni jenis tidur lambat lah kan. Orang kata jenis macam orang kata kelawar malam. Macam burung hantu orang panggil. Burung hantu, sorry. Kelawar malam tu lain. Macam okay. burung hantu kan. Yelah. Sorry. Okay, kiranya memang susah tidur lambat lah kadang. Kalau hari selalu biasa tu pukul 2 lebih, 1 kadang. So tinggal seorang kat depan tu tengok TV layan-layan. Kan boleh ngantuk duduk seorang-seorang kan. Tak layan tengok TV layan-layan dah pukul 11 lebih. 11 lebih tu tengok. Saya rasa macam suasana tu tiba-tiba rasa macam panas. Oh, okay. Environment tu, orang rumah tu rasa panas. Dari panas kiri, panas kanan, tengok tak ada apa. Tapi abang bayangkan kalau pukul 11 kat Cameron Highland macam mana rasanya? Sejuk confirm, tak payah pasang aircon pun tak apa. Kan? Saya dengan baju sweater saya terbuka, rasa macam suhu yang orang kata normal lah. Normal tapi panas, nak berpeluh. Okay. Saya kata dah kenapa ni? Malam tu ni, tengah malam dia pukul 11 lebih ni, sejuk dah. Pijak lantai pun sejuk. Ini pijak lantai rasa biasa, panas. Environment rasa panas. Saya buka lah pintu beranda tu, buka, keluar kejap, tengok ambil angin ni kan. Kalau rumah tu memang panas je, pun sama juga. Dekat area beranda tu kat luar tu tengah kabus, tapi saya rasa panas. Dia rasa macam kenapa panas sangat ni? Aku kat Cameron Highland ni, kenapa rasa panas? So rasa pelik, kata apalah, kata rasa macam ni. Tutup lampu semua, nak pergi bilik air lah, nak tidur. Kok dalam bilik tu okey kan. Nak pergi bilik air, buka pintu, ya Allah, ya Rasulullah. Kenapa pula tu? Ada benda bang dalam bilik air tu, tengah berdiri. Benda apa sebenarnya yang tengah berdiri dalam bilik air tu? Saya sekali pandang, saya tengok dia macam rambut panjang daripada atas sampai bawah. Muka dia tertutup, gelap kan, tak nampak sangat muka dia. Badan dia memang hitam, gelap je bang. Tak ada baju, dia tak ada muka orang kata akak apa, Fatimah Rockers. Baju putih tak ada lah, semua tak ada baju dia, gelap, badan dia hitam memang. So jadi masa Lara buka pintu toilet tu, nampak benda yang bersosok hitam semuanya. Lepas tu rambut dia panjang semuanya. Sampai daripada atas sampai ke kaki. Oi, panjang rambutnya. Yang siapa pula tu? Itulah. Saya tak fikir panjang, lari tu masuk bilik. Lari tu masuk bilik, nak dekat dia selimut masuk badan kan. Kata, ya Allah, apa benda yang kau nampak tu, kata. Lepas tu cubalah baca ayat kursi, baca surah 30. Ingatkan dah habis dah. Lepas tu, ya Allah, katil goyang bang. Oh, katil pula bergegar. Dia macam dia bergoyang. Ya Allah, apa pula ni? Tapi masa Lara dekat dalam bilik tu, Lara seorang kan dalam bilik tu? Saya seorang dalam bilik tu sebab Zura dalam bilik dia dah tutup pintu. Si Shima dengan Ika dah tutup pintu dah, tak dengar dah. Pandai diorang Jadi katil memang bergegar kuat lah. Katil bergegar dia bergegar kuat kan. Bergegar kuat. Kata ya Allah, dia sambil-sambil tu doa, ya Allah, baca doa. Lepas tu saya teringat lah pula nak baca selawat. Nak baca selawat doa. Lepas tu dia macam diam sekejap. Lepas tu diam sekejap, dia goyang lagi. Berapa banyak kali mau goyang dah. Saya ni kalau dah kata rasa annoying, mulalah rasa nak marah kan. Betul. Dalam takut-takut tu, dia rasa nak marah pun ada tu. Kata, saya cakap lah,
tolonglah aku nak rehat. Jangan kacau. Nak tumpang tidur je. Tak tolong je. Jangan kacau. Lepas tu lepas saya cakap tu kan, dia goyang-goyang tu dia hilang. Terus okey masa tu? Terus okey. Kata cik baiklah dia. Okey lah, ingat kan Alhamdulillah dah tak goyang kat dia tu. Dah tak ada, rasa macam tak ada apa lah. Lepas tu ingat kan dah habis dah. Dia pergi ke bilik sebelah pula. Oh, dia pergi kat bilik member pula? Dekat bilik Zura. Saya dengar Zura jerit. Dia jerit dah. Abang bayangkan pintu tutup, boleh dengar. Kuat lah tu jerit tu. Kuat dia jerit tu. Lepas tu saya beranikan diri lah. Tengah ni nak tengok kawan. Buka pintu. Benda tu dah ada dekat depan katil Zura. Benda yang sama daripada dalam toilet tadi tu? Ya bang, benda yang sama bang. Dia berdiri, lepas tu saya tengok dia, lepas tu dia hilang. Yang kata dengar cakap kan. Macam dengar cakap pula kan. Kita marah dia. Zura, kau okey tak ni? Okey tak kata? Dia cakap lah, kata benda tu kacau aku. Dia tengok aku. Yang paling tak suka dia datang dekat. Itu yang tak syok tu kan, bila dia datang dekat macam tu kan. Dia datang dekat. Lepas tu dia tak pernah sabar-sabar. Kita orang kata selawat banyak lah, baca ayat kursi, baca selawat banyak. Selawat banyak kata. Saya tenangkan dia lah. Alhamdulillah lah, dia tak kena kata histeria. Kalau macam kacau, dia noh saja. Betul. Lepas tu orang kata dia dah okey, tenang tu. Saya terfikir pula si budak orang kat bilik depan tu. Janganlah pula lah dia kacau ke sana pula. Tu leceh juga kalau dia kacau ke sana pun leceh pula tu. Tapi kan lah tak ada bunyi. Dah terfikir tu, saya pergi lah dengan ajak Zura sekali pergi ketuk pintu. Panggil, Ma, Ika, korang okey tak kat dalam tu? Kata tak. Kata tak tahulah dia dengar ke tidak, saya tak tahulah. Senyap kan, ketuk-ketuk pintu. Tak dengar juga, tak buka pintu juga. Nak buka pintu, kunci pula. Kata macam mana pula kunci ni? Sebab tadi masa sebelum masuk tu dia kata, saya rasa dia orang tak kunci. Sebab saya tengok lah masa sebelum masuk bilik air tadi tu kan. Tu ketuk-ketuk, tak bunyi, panggil tak dengar, tak nyawa. Kata sudah, kenapa pula ni? Ketuk lah banyak kali, ketuk. Tak boleh ni. Nak orang kata nak tolak pintu, terajang pintu. Nak terajang pintu rumah orang. Rumah orang satu. Manalah kuat nak terajang pintu. Tu betul lah tu. So ketuk tak mau, ketuk. Kalau orang kata dekat seminit 2 lah ketuk. Kata sudah, apa jadi kat dalam tu? Senyap je. Risau pula kan, benda tu duk kacau pula. Lepas tu saya dah ketuk dalam seminit 2 minit tu, tiba-tiba pintu buka. Kata tengok si Ika bangun. Korang ni kenapa ketuk-ketuk pintu ni? Kau tak dengar, tak ada apa-apa ke dalam tu? Tak ada benda apa-apa ke? Ada benda apa? Wah, kata nasib baik lah. Rupanya dia tidur tak sedar diri. Dia tidur mati. Tu rasanya benda tu tak sampai ke situ kot bang, saya rasa. Tapi masa Lara ketuk pintu tu and then check pintu tu kan berkunci mula-mula kan. Tapi lepas beberapa minit baru pintu tu terbuka lah. Boleh terbuka lah. Baru terbuka. Dan sebenarnya pintu tu tak berkunci pun lah. Mula-mula saya cek sebelum saya masuk bilik air tu tak kunci. Oh, maknanya sebelum masuk bilik air masa mula-mula tu pergi check dululah dekat bilik diorang. Sama ada diorang dah tidur ke belum. Masuk bilik diorang tak berkunci lah. I see. So itu yang pelik tu, tiba-tiba terkunci kan. Lepas tu saya dah ketuk-ketuk, dia orang buka keluar. Dia kata tak ada apa-apa tu. Okey, korang kenapa ni cemas je kan. Si tu tanya, tak boleh jadi ni kata kalau kita tidur kat sini malam ni. Mau lagi kalau datang lagi kacau. Betul. So saya cakap dengan dia orang, korang kita yelah keluar lah malam ni.
tu dalam pukul, tak silap saya dalam pukul 1 lebih kot tak silap saya. Check out pukul 1 lebih tu. Tak boleh tahan lah. Habis pukul 1 lebih check out turun-turun lah. Siap-siap tu lah. Siap-siap tu semua kata apa nak jadi lah, kata balik lah. Kalau kita stay lagi kan, tak tahu apa jadi kan. Betul. Dah lah dengan semua-semuanya perempuan je tak kan. Semua perempuan tu masalahnya. Jadi masa daripada Cameron tu nak turun pukul 1 pagi tu tak ada apa-apa lah, semua okey lah. Tak ada apa-apa lah sebab saya decide nak ikut jalan Sepang Pulai. Sepang Pulai tu jalan dia orang kata tak adalah bahaya kan. Yes, betul. Walaupun jauh sikit tapi tak apalah kan. Tak apalah. Sampai bawah tu Alhamdulillah, sampai bawah lah dalam kita dalam kata nak penat kan. Alhamdulillah sampai bawah. Tapi awak jugalah yang drive balik ni. Saya lah juga. Mangsa keadaan Memang lah. Dah lah kena kacau, kena jadi driver pula, pening kepala Betul lah. tapi seram yang masa Lara lepas dah tengok TV kan, lepak-lepak, lepas tu nak pergi ke tandas kan, tiba-tiba nak orang kata yelah kita nak bersih-bersihkan diri nak tidur nampak pula member kat situ. Seram tu tapi so far dia tak adalah macam menunjukkan muka dia ke apa, tak ada Abang tak ada. Dia macam muka tu dia tutup dengan rambut tu dan dia cuma berdiri tegak berdiri depan tu ambil air tu. Tapi saya rasa gangguan yang kena dekat Lara ni memang lagi teruk lah, sebabkan dia kacau sampai ke orang kata nak gegar katil tu. Itulah kan. Yang kawan yang si siapa nama kawan lagi seorang tu yang kena Zura kacau si Zura tu macam mana dia kena kacau, yang dia tunjukkan diri dekat ujung katil tu je lah. Dia duduk depan katil. Lepas tu masa sebelum saya buka pintu tu, Zura kata dia betul-betul di sebelah dia. Apa benda lah dia nak sebenarnya. Tak tahulah. So masa check out awal tu confirm lah refund pun tak dapat lah kan. Tak kisah lah bang. Dah tak fikir dah refund ke tak refund dah tak fikir dah Tak fikir apa dah. Janji selamat tu je cukup lah. Itulah janji selamat keluar kan. Orang kata time-time tengah cemas kan, takkan nak fikir pasal refund lagi tak Yalah. Apa lapis ni Alright Lara, itu adalah cerita Lara yang pertama. Okey, tanpa buang masa, jom kita dengarkan cerita Lara yang kedua. Let's go. Okey, cerita kedua ni waktu saya kena pergi kursus lah. Waktu tu saya kena pergi kursus untuk sah dalam jawatan. Kalau macam saya dapat jawatan tu kan dia ada tempoh 3 tahun untuk trial kan. Okey, lepas tu antara syarat-syaratnya nak permanent tetap kena pergi kursus ni. Maknanya Lara kerja dengan government lah. Kiranya saya kerja dengan UiTM. Dekat UiTM. Betul. Sebab saya punya wife pun memang kerja dengan UiTM juga. Betul. Tempoh percubaan 3 tahun. Correct. Lepas tu kena dapat surat untuk pergi khusus lah, untuk syarat wajib untuk dapat tetap. Okey, tempat kursus ni dalam Perak juga. Memang tempat kursus ni tempat dia dekat dia dekat dalam Perak, tapi dekat tempat macam saya pernah dengar tak kapal korek? Kapal korek. Teluk Intan, yes, okey. Pernah dengar. Teluk Intan, sorry. Bukan Teluk Intan, Tanjung Tualang. Bukan Teluk Intan ke? Teluk Intan lah. Sekarang ni dekat Perak ada kapal korek tu jadi museum. Okey. Saya tak silap nama tempat tu kapal korek. Saya tak ingat nama dia. Okey, alright. Dia kapal korek masa zaman tak silap saya zaman British dulu kot, lama tu. So tempat ni dulu, yang tempat khusus ni tempat bekas lombong. Bekas lombong, okey. Bekas lombong. So bekas lombong zaman tu lah, zaman saya zaman tahun 1911 tak silap. Syarikat tu ditubuhkan. Okey. Lama juga kan. So syarikat tu dia tutup sebab selepas harga timah jatuh kan. Time tu benda syarikat tu tutup. So bangun area kawasan tu kan ada bangunan-bangunan untuk pelombongan. Ditinggalkan. So
ada beli owner beli tempat tu untuk buat latihan. Kita tempat training lah orang kata. So kami kita dia buat training tu dekat situ lah. Kita tak nak beritahu tempat tu. So kita just kita just bagi saya bagi tahu untuk tu hanya pusat latihan untuk training. Okay. Okay, bila sampai tu sikit lah introduction lah pasal tempat tu. Sebab tempat tu orang kata tempat peninggalan lama lah, zaman-zaman bangunan lama dulu. Dia buat renovate balik, dia buat bangunan balik. Dia tambah lagi bangunan untuk buat khusus lah, sebab tanah tu memang luas lah. Pendekkan cerita, so saya pergilah sampai ke tempat tu. Sebab tempat tu saya dengar orang kata cerita macam-macam lah kan. Tempat lama macam-macam lah, ada gangguan lah, apalah. Kata macam mana dah kena pergi kan, hadap je lah. So dah sampai tu, okey lah. Kursus selama 2 minggu kat sana. So jumpa kawan-kawan baru lah kat sana kan. So yang seronok dia jumpa kawan-kawan baru, macam-macam aktiviti dibuat. Dalam seminggu tu okey lah, tak ada apa-apa. Aktiviti seronok kan. Bilik penginapan saya tu dia macam bangunan baru lah, bukan bangunan lama. Bangunan baru yang dibuatkan. So tak terfikirlah apa-apa benda-benda yang orang cerita tu. Bila dah seminggu tu okey lah, dah masuk minggu kedua tu yalah, dah lama kat situ. Seronok kadang tak ingat dunia kan. Betul. Tempat orang kita tak sedar diri. Seronok yalah. Malam 3 hari sebelum nak habis kursus tu kan, dia orang ada buat macam dinner lah. Dinner malam-malam tu dekat dewan bilik penginapan saya, bangunan penginapan dengan dewan tu dalam tak jauh lah daripada bilik penginapan tu. Saya boleh jalan kaki lah. So lupa saya dah nak cerita. Saya dalam bilik tu 2 orang lah, satu bilik 2 orang. Saya jumpa kawan baru saya lah. Namanya Julia. Dalam bilik tu 2 orang lah. So hari yang dinner tu si Julia dah keluar dulu. Saya yelah lambat sikit lah nak siap kan. Pergi, dia kata Julia hampir dulu lah, kata aku nak settlekan sikit ni, ada hal sikit ni. Lepas tu dia dah pergi dulu tu. Saya kemudian lah dah siap-siap semua, nak tutup pintu bilik, nak pergi ke dewan tu lah, jalan kaki. Kan nak ke dewan tu ada macam ada laluan berbumbung kan. Lalu situ lah, lalu berbumbung. Tepi tu pula saya perasan ada satu pokok besar. Di situ saya tengok macam gelap lah kan, tak ada lampu. So saya jalan, kata seorang-seorang masa tu. Semua orang dah pergi ke dewan. Saya lambat. Begitu sambil jalan tu seorang tu dah mula rasa macam ada orang perhati. Saya kalau dah rasa macam tu, mula pandang kiri kanan, siapa yang tengok aku ni. Betul. Tiba-tiba berani pula kan. Tengok pandang kiri, pandang kanan, tengok kat pokok tu tak ada apa-apa. Aku tak apa lah, mungkin perasaan je kot. Pergilah ke dewan, sampai ke dewan. Dan biasalah dinner. Lepas tu settle balik bilik. Balik bilik tu orang kata dia pendekkan cerita, balik bilik. Saya balik dulu. Lepas tu Julia lambat sikit lah balik. Siap-siap mandi semua. Julia pun dah sampai bilik. Okey lah, siap-siap nak tidur. Dalam masa tu dalam pukul 12.30 tak silap saya. Habis dinner tu lambat kan. Semua dah siap nak tidur. Nak tidur, buka lampu bilik tu, buka lampu tidur je lah. Buka lampu tidur. Lepas tu dah siap baring atas katil lah. Saya macam biasa lah bang. Baring atas katil bukan boleh tidur lagi. Biasa tu. Kaki tidur lambat pula kan. Itu lah. Baring tiba-tiba. Yang saya pelik kan, situasi ni sama macam saya dekat Cameron Highland tu. Kali ni environment tu dia jadi sejuk lah. Saya rasa sejuk sangat. Tak boleh macam dia sejuk ni. Okay. Bila saya environment tu rasa sejuk, terselimut lah.
tutup semua. Lepas tu tiba-tiba ada benda langgar tingkap bilik tu daripada luar. Alright. Terkejutlah saya. Kata apa benda pula tu ni kuat. Saya tengok Julia memang selamat dah, tidur dah. Dia selamat tidur, tak sedar lah. Saya kata tengok apa benda lah pula lah malam-malam ni. Bangun, masalahnya pergi bangun nak pergi tengok. Tiba-tiba ni sama nak tengok pula. Tengok-tengok buka ranting, tak ada apa-apa. Luar gelap kan, tak ada apa-apa. Tengok ada kelawar apa, burung ke langgar tingkap kot. Tutup balik, baring balik. Yelah, dah keadaan tu dah rasa macam tersejuk sangat, selimut lah satu badan. Tiba-tiba ni yang tak sedap ni nak cerita ni. Dah tiba-tiba tu kan, ada orang pula tarik selimut saya. Masa lepas dah check dekat tingkap tu tak ada benda, baring balik, tarik selimut, ada orang tarik pula selimut. Ada orang tarik selimut bang, tarik pelan. Kata ya apa pula ni. Aduh. Kata takkan lah Julia tu. Kata Julia dah tidur dah ni. Tarik balik macam tarik balik kuat kan. Dia tarik lagi. Dia tarik lagi rentak. Dia pun rentak. Oh, okay. Dia rentak saya punya selimut tu sampai selimut saya jatuh. Okay. Lepas tu dah selimut saya tu nak ambil lah kan selimut dia bawah. Saya terpandang pula dekat depan katil saya tu ada rak TV. Dia bilik dia tak masalah, macam bilik hotel. Dia terpandang lah dekat rak TV tu. Apa yang kau nampak? Saya nampak apa bang, ada benda bertinggi dekat atas rak TV tu. Ada benda bertinggi dekat atas rak TV dalam keadaan mencangkung. Dia bertinggi bang, pandang kat arah saya lah. Saya terpandang pula. Dia tengok apa benda. Tengok dengan mata merahnya, gigi. Ya Allah, apa benda tak tahulah. Dengan gigi bertaring lah confirm. Rambut saya cerita lah. Rambut tak cerita lah kan. Biasa tu rambut diorang macam mana kan. Benda-benda yelah, biasalah benda ni kan. Orang kata apa pula ni, takut nak lari. Pintu tu sebelah tempat dia tinggi tu, pintu bilik nak keluar. Aku tak boleh nak keluar, macam mana dia nak keluar. Dia pergi kat Julia. Dia kejut. Kata Julia bangun, kenapa kau ni? Tu saya cakap dengan dia. Tu apa? Dia tengok apa benda tu. Saya suruh dia tengok kokok dia tengok dia hitak ke kan. Dia tengok benda tu masih ada kat situ. Tapi si Julia ni nampak tak? Julia nampak. Dia nampak juga. Dia nampak juga. Benda tu macam dia tunjukkan semua lah. Nampakkan saya berdua nampak. Kata ya Allah. Lepas tu benda tu tak duk pandang kita orang lah. Duk pandang kita orang kata ya, sambil tu dekat lah lepas tu. Kata ya Allah, nak baca ayat kursi pula tu lah. Confirm lah. Kalau nak baca ayat kursi confirm lah. Masa tu dah tunggal langgang dah. Dah tak nak buat apa dah masa tu. Dah tunggal langgang. Lepas tu tak boleh nak buat apa kali. Cuba jerit lah. Jerit minta tolong kan. Pokok lah ada warden lalu kan. Jerit tak tolong. Tak ada juga orang lalu. Tak ada juga. Lepas tu minit 2 tu dengar ketuk pintu. Kata Alhamdulillah ada orang ketuk pintu. Lepas tu benda tu kita bilang. Sebab kami dah takut sangat. Takut sangat. Kira dah tak boleh nak cakap apa dah. Yep. Dia buka mungkin kebetulan tu jerit kita orang jerit tu ada warden lalu kan. Tapi dia mungkin dekat bawah ke kat mana kan. Lambat sikit nak naik. Itulah dia ketuk pintu. Dia buka. Benda tu hilang. So masa yang ketuk pintu tu siapa? Warden lah? Warden yang jaga kat situ lah. Nasib baik dia pun ada kunci kan. Untuk semua bilik. Dia buka dia ada kunci. Kebetulan dia lalu situ. Dia dengar kita orang jerit. Kata kenapa ni? Lepas tu ada benda bang kata dekat TV tu. Tinggi kata. Ya ke? Tak ada pun. Yelah amanatan mesti dah lari. Dah tak ada. So malam tu jugalah kita pindah bilik. Yelah takkan nak duduk situ lagi. Sebab nak kena hadap lagi 3 hari ni kan. Kita lagi 3 hari tu. Tu pindah bilik. Pindah bilik macam biasa lah. Tak tutup lampu lah. Confirm lah tak tutup lampu. Confirm tutup lampu kan. Selalunya tiap-tiap malam je lah. Dah 2 minggu kat situ kan. Mesti tutup lampu. Seronok je tidur gelap-gelap kan. Tapi dah lagi 3 hari sebelum habis tu dia jemakanlah diri.
itulah. Tapi tapi saya rasa benda tu macam bengang Dia bengang sebabkan Lara tarik selimut, gentap selimut kuat-kuat masa tu kan. Dia pun macam kau ni nak gentap selimut, aku pun sejuk juga kata dia kan. Dia pun tarik kan. Tak tahulah bang, saya tahu. Kan. Tapi apa benda tu pun Lara tak tahu apa benda tu sebenarnya. Saya tak tahulah, saya tak pernah terfikir benda langsui ke apa benda kan. Saya tak tahu. Yang tapi dia, pakaian dia macam mana? Pakaian dia ataupun masih lagi sosok berwarna hitam tapi bermata merah? Masih sosok hitam, tak ada baju. Apa benda? So guys, kalau kepada sesiapa yang tengah menonton sekarang ni, kalau korang tahu apa benda yang Lara nampak pada cerita dia yang pertama dan cerita dia yang kedua, korang komen dekat chat box dan bagi tahu kita orang. Sebab aku pun tak tahu apa benda nak kata hantu gaya bukan hantu gaya, sebab hantu gaya dia more pada badan berbulu besar kan. Komen guys, komen jangan lupa. Tapi seram Lara yang ni. Sebab kan yelah, dah seronok 2 minggu kat sana dengan kawan-kawan baru apa semua. Kita pun confirm lah tak terfikir benda-benda macam ni kan. Betul lah. Tapi malam tu pula nak dijadikan cerita, kena pula malam tu kan. Lepas tu besok ni kita orang demam lah. Confirm lah demam. Yelah dah jumpa dua-dua orang pula jumpa. Tapi saya respect awak satu benda je. Apa tu lah? Awak boleh kejut Julia and awak boleh cakap ke dia, kau nampak tak tu kan. Kalau saya jadi awak, saya dah tak tegur dah. Buat tak tahu je kan. Sebab kan orang kata kalau kita nampak jangan tegur kan. Sebab itulah saya bila macam tak tahulah, bila kata dah takut juga, tapi tu bercampur berani sikit tu, tak tahu mana datang tu. Dia ada setengah orang memang macam tu. Dalam takut-takut dia ada berani kan. Kalau macam saya ni taklah. Kalau dalam takut-takut memang penakut cerita dia. Kan. Itu cerita yang kedua ni best lah Saya pun dapat terbayangkan ni kan, bila duduk dalam bilik kan, tengah lepak-lepak baru habis dinner, perut pun dah kenyang baru nak lepak-lepak kan, baru nak tidur kena kacau pula kan, ada benda. Tapi one thing saya rasa benda ni dia dah bagi warning awal-awal lah. Dia dah bagi warning sebabkan ada benda yang berlanggar dengan tingkap kat luar tu kan. Dia dah bagi warning. Mungkin katalah Lara macam buat tak tahu je pasal benda yang berlanggar kat tingkap tu, tak ada nak sibuk-sibuk nak pergi buka tingkap tengok apa benda. Mungkin benda tu tak kacau lah kot. Tak tahulah, wallahualam kan. Itulah. Cuma itulah environment tu dia rasa sejuk. Tak tahu macam sejuk. Lain macam lah bang. Betul. Selalu macam tu lah. Dia akan bagi some certain warning tiba-tiba keadaan dah jadi sejuk kan, keadaan jadi panas. Itu semua kehadiran beliau lah Tapi alhamdulillah lah, dia setakat hanya orang kata memunculkan diri kan, tak kacau sangat lah kan. Tapi lah dah munculkan diri pun, benda tu pun dah cukup seram dah sebenarnya. Betul lah, depan mata dekat pula tu. Agak-agak berapa dekat tu agaknya? Macam mana dekat depan 2-3 langkah tak sampai. Dekat sangat lah tu Maknanya katil tu memang sebelah-sebelah dengan kabinet TV lah. Yelah, lebih kurang tu lah. Dia dalam 3 langkah lebih kurang, 3 ke 4 langkah ke depan. 3-4 langkah lah. I see. Dekat sangat tu Lara weh. Memang jelas lah nampak time tu. Tapi nampak pun dalam keadaan sama-sama lah Sebab time tu lampu tidur kan. Memang tapi mata tu memang nampak jelas. Memang jelas lah mata dia merah macam tu nasib baik dia tak kenyit mata kan. Jangan. Dia kenyit mata memang confirm bertergabur lagi. Tak lagi macam mana bang, pintu dekat sebelah dia. Aduh, pintu kat sebelah dia pula betul lah tu. Aduh. Okey Lara, itu dah cerita Lara yang kedua. Okey, jom. Tanpa buang masa Lara, kita duduk bersembang. Cerita ketiga tak masuk lagi ni. Okey, jom. Kita dengarkan cerita Lara yang ketiga. Okey, cerita last ni seram, tapi ending dia sedih sikit lah. Ending sedih. Sebab time tu saya pregnant lah. Okay. Benda ni kacau sampai orang kata saya kehilangan lah. Kehilangan. Okay, alright. Okay, cara ringkasnya orang kata cerita ni pengalaman pertama lah. Orang kata pengalaman pertama pregnant. Kata dia kahwin tu kan. Rumah parent saya duduk. Lepas kahwin tu saya duduk lah berhampir dengan rumah parent saya. Rumah sendiri lah. Belakang kita saya beli situ. Lepas tu saya kahwin. Saya pindah situ lah. Dalam rumah saya dengan rumah parent saya tu dalam 5 kilo lah. Tak jauh kan. Tak jauh, dekat je. 5 kilo. So kawasan kampung di Perak lah, kata kawasan Peka. Okay. Sampai ke kawasan kampung kan.
Perak. Biasalah kan. Dulu, orang dulu-dulu macam-macam ilmu ada Betul. kan. Nak dengar kan? Ilmu tu tak tahulah, macam-macam ilmu lah yang ada kan. Ilmu yang bela saka pun ada. Tapi apa. memang Perak dulu memang kuat lah. Okay, alright. Okay. Itulah pasal yang tu. Yang keduanya, waktu tu area rumah saya tu selang lorong rumah mak saya, rumah parent saya tu. Selang dua, tak silap saya 3 buah rumah. Ada satu rumah ni, ada rumah makcik. Saya tak ingat nama dia tapi panggil Makcik Esah lah kan. Makcik Esah. Tapi rumah Makcik Esah ni dulu sejarah dia, orang kata, tak tahu lah saya nak kaitkan dia, saya tak pasti lah, tapi benda dah berlaku. So kita nak berkait dengan cerita dengan dia. Benda ni benda Makcik Esah ni dah lama tinggal. Rumah tu kosong lah. Sejarah dia dulu, dia ni seorang bidan. Okay. Bidan saya tak tahu lah ilmu apa kan dia guna. Tapi abah saya cerita memang tak elok lah kan ending dia tu. Okay, dia cerita pasal rumah tu satu hal. Satu lah, that time saya pregnant tu, saya kerap pergi rumah parent saya. Even lepas kahwin tu, kami selalulah sejam minggu selalu datang rumah parents lah hari minggu kan, dekat. Sebab asal saya nak jauh Johor sana, nak balik macam mana kan setiap minggu. So jadikan cerita. Dan tu saya pregnant dalam kandungan dalam 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Okay. So 6 bulan tu kira kalau scan tu dah tahulah jantinanya kan. Betul? Betul lah. Memang tu lah dah tahu jantinanya. So ada satu hari tu yang jadikan cerita kat rumah. Saya kat rumah seorang, so husband saya kerja lah. Saya dah cuti. Dia kerja. Saya fikir nak masak apa hari ni dengan untuk lunch. Saya fikir nak makan sayur kangkung. Okay. Dia fikir sayur kangkung mana nak cari ni. Fikir. Oh, belakang rumah parent saya ada rasanya kangkung, pokok kangkung liar tu kan. Kat area macam ada nak kata paya. Tak ada paya besar sangat, dia kecil situ. Memang dia hidup liar situ lah. Memang banyak. Tu tapi dah fikir tu, saya dah nak pergi sendirilah lagi rumah parent saya nak kutip tu kan, sayur tu. Kebetulan time tu dalam tengah hari, tak silap saya pukul 12 lebih kot, dekat pukul 1. Lalu depan rumah yang kosong tu, terpandang pula rumah tu. Ada apa pula? Ada benda pula berdiri dekat depan pintu. Dekat depan pintu rumah kosong tu? Rumah kosong. Dia benda tu macam orang tua. Okay. Orang tua tapi gelap, macam sama-sama gelap-gelap. Itu tak nampak sangat kan, sebab sekali pandang kan. Saya terpandang muka dia. Betul tempat pandang muka dia pun tengok muka saya. Tapi lalu tu okey lah. Apa benda tadi? Takkanlah rumah kosong kot ada orang. Betul. So tak apalah. Dah sampai rumah parent saya ni, tak apalah. Dia abaikan lah kan. Itu nak sampai tu, naklah saya kata ikut nak kutip. Saya kata minta tolong mak lah. Saya cari mak saya, tak jumpa. Kata panggil tak nyaut. So dia panggil tak nyaut. Kata mana ni? Tak apalah, kutip sendiri lah. Kata kutip sendiri tak ada apa-apa kot, quality je lah. Dia dah kutip kan belakang tu. Kutip lah. Dia pergi belakang tu, tengok pergi kanan, tak ada apa-apa. Dia kata tak ada rasa apa-apa lah kan, kehadiran apa-apa kan. So kutip. Lepas tu mak saya nampak saya kat belakang. Sofia, kau buat apa tu? Tu kutip kangkung ni mak dia kira nak makan. Lah kenapa tak panggil mak tu? Dah panggil mak tak ada tu. Dia cakap lah, kau ni tukar sangat ni pun nak pergi kutip belakang. Kat belakang kan. Kan tak elok tu. Tengah hari pula tu. Awak macam mana dah kutip tu, saya ambil. Itulah kata dah kutip, saya balik lah. So dah balik tu tak ada apa-apa lah. Tak lalu rumah
lalu pula lagi rumah tu. Lalu rumah yang kosong tadi itulah. Tak pandang kiri kanan dah, lalu lah. Okey, lepas tu balik sampai rumah macam biasalah. Dah settle semua, dah masak semua. Settle lah. Habis saya dah balik. Malam tu nak jadikan cerita, saya jadi macam ngantuk sangat tau. Okay. Kan abang tahu kan saya jenis tidur lambat kan. Yep. Tidur lambat, tiba-tiba malam saya dia ngantuk. Ngantuk saya cakap dengan husband saya, kata nak tidur dulu lah ni, ngantuk sangat lah, tak tahu kenapa. Tak apalah, rezeki dah tidur. Kata abang nak buat kerja ni sikit kat depan ruang tamu ni. Tak apa, saya masuk bilik, tutup pintu, pasang ni lah aircon. Tutup pintu, saya panggil tidur. Dalam tu lampu pun tak silap saya pukul 10 saya awal katanya 10. Dah tidur tapi mimpi macam pelik lah. Mimpi saya nampak ada benda datang kat saya. Mimpi, saya ingatlah mimpi tu. So saya tersedar lah. Kata mimpi ni apalah, saya nak bangun nak minum air. Bangun, keluar tengok husband saya ada lagi kat depan tu tengah buat kerja. Kata di dapur minum air lah. Minum air nak sambung balik tidur. Dah masuk bilik, saya nak sambung balik tidur. Kata abang nak tambah lagi ke nak habis buat kerja tu? Tidur dah lewat dah ni. Tak apa, sikit lagi nak tidur kan. So tak apalah, saya masuk dulu lah. Saya masuk dulu nak bagi sambung tidur. Time tu lah, ya Allah, time tu lah macam biasa lah bang. Kalau macam saya, kalau ada benda tu, sesuatu nak datang, mesti ada sesuatu macam vibe tu yang negatif lah. Macam vibe dia tak betul lah Minan. Vibe dia macam tak betul. Dia dalam bilik tu suara macam jadi macam lampu biasa, lampu putih tu. Jadi macam malap. Malap macam malap kenapa tiba-tiba kan. Macam ni lari tiba-tiba dekat pintu tu macam ada benda jatuh. Saya nak bangun tengok apa benda yang jatuh kan. Sebab dekat pintu tu macam ada sangkut-sangkut barang. Saya nak bangun, tiba-tiba badan saya berat lah. Okay. Tak boleh nak bangun. Rasa berat badan sangat ni. Cubalah panggil husband saya. Panggil. Panggil jerit-jerit. Macam suara tu tak lepas tau. Okay. Panggil suara tu macam tak lepas. Cubalah, kata dah tahu kat dalam sini, bacalah ayat kursi, baca surah apa, 3 kul. Pun tak boleh juga bangun. Dan time tu lah rasa berat, tak tahu pasal apa. Lepas tu tiba-tiba dekat depan katil saya tu, benda ada, tiba-tiba itulah lembaga tu ada satu lembaga tu muncul lembaga tu. Abang nak tahu bentuk macam mana rupa dia? Macam mana? Macam makcik yang saya nampak dekat rumah kosong tu. Okay, alright. Dia datang lagi pintu, gelap dari pintu. Tu dia macam gelap sikit. Dia datang datang kat saya. Kata, kau ni dalam ni siapa? Kau ni siapa? Katanya. Awak tanya dia? Saya tanya, kau ni siapa? Sebab saya familiar tengok muka dia tau. Tapi dia macam nenek muka tua lah, tua sangat. Tak tahu macam mana nak disekat muka dia tu. Okay. Tapi bentuk badan dan gaya tu memang familiar. Dia tahu lah, takkan lah kata makcik yang dah tak ada tu. Makcik apa? Makcik Esah. Dia datang dekat dengan saya. Kata, kau siapa, kau nak apa? Dia diam. Lepas tu dia datang. Tangan saya tak boleh nak buat apa ni. Tak boleh nak angkat, tak boleh nak apa. Dia datang, dia usap perut saya. Dia kata, dia usap perut saya. Benda tu. Ini hak aku. Dia cakap, apa ni? Dia cakap ini hak aku, dia kata katanya hak aku nak ambil, katanya. Kata, ya Allah, apa benda dia cakap ni? Lepas tu, itulah, saya dah tak tahu nak buat apa. Saya jerit-jerit panggil husband saya, tak dengar. Apa lagi, baca ayat kursi, baca ni pun, benda tu masih ada kat situ. Last kali saya ingat, saya selawat 3 kali, saya kejam mata selawat 3 kali, doa, ya Allah, jika benda ni tak baik untuk aku, kau pergi. Inilah kata. Tu dia pergi. Lepas tu lepas saya baca tu kan, dia macam marah saya. Macam marah saya. Dia kata, saya cakap lagi, ini bukan hak kau. Dia cakap, ini hak Allah, kita ni semua hak Allah.
Dia macam marah je lah. Dia macam mungkin bunyi, macam nak cakap, macam marah, bunyi, tak tahu nak cakap macam mana bunyi. Dia cakap bunyi macam mana. Okay. Macam marah lah, bunyi marah. Macam marah. Kata saya baca lagi sebab tak hati lah. Baca tak betul-betul. Macam marah. Tak tahu lah, mungkin dia panas ke, sakit ke, tak tahu lah kan. Dia macam marah tu. Tapi tangan dia masih pegang di perut saya. Pegang baby tu, perut tu. Dia kata, lepas tu dia dah banyak kali dia kata, last kali dia cakap, aku tak dapat, kau pun tak dapat. Itu dia yang cakap. Lepas tu lepas dia hilang tu, saya rasa macam perut saya macam kena tarik tu. Dalam perut tu macam kena tarik. Sakit sangat. Sakit macam kata, sakit macam nak bersalin. Rasa macam benda tu dia nak keluar, baby tu nak keluar. Time tu lah dah, orang kata tanda-tanda semua dah ada. Dah semua tanda nak salin semua dah ada. Lepas tu dah rasa nak sakit kan. Tak fikir apa dah. Saya cuma bagi sekali lagi harapan saya. Lepas tu baru dia dengar masuk. Kata, yelah, tengok keadaan saya macam tu. Saya cakap lah, baby nak keluar ni bang. Lepas tu kenapa pula? Tak tahu dengan notis. Sekarang ni abang panggil, kau ambil dulu, kau panggil mak dengan abah datang. Tu dan itu memang saya tak cakap apa dah. Dah sakit dah, nak salin dah. Rasa macam baby tu nak keluar. Tak fikir apa dah. Memang sakit tu. Tak cakap lah. Tu pendekkan cerita, tak sempat nak pergi hospital. Oh, tak sempat. Okay. Tak sempat sebab dah pecah. Dah ketumbar dah pecah kan. Yelah, betul. Semua dah keluar. Semua dah WhatsApp. Malam tu jugalah baby terkeluar. Tapi masa baby tu keluar, kandungan masih awal lagi kan? Baru 6-7 bulan baru kan? 6 bulan. Saya terfikir dah, kalau dah baby ni keluar, mesti tak boleh survive. Tak cukup bulan kan? Yes. So malam tu dia takdirkan, yelah, memang baby tu keluar lah. Malam tu juga mak saya sambut. So saya dapat tengok kejap je. Saya dapat tengok sekejap baby tu, dia lah dah tak boleh nak buat apa kan. Dia dah macam orang kata nyawa-nyawa ikan lah kan. Tak boleh nak survive kan, sebab kecil sangat. Yes, kecil. 6 bulan memang kecil sangat tu. Kecil sangat. Yelah Kan. Lepas tu memang itulah, malam tu memang sedih lah kan, sebab pengalaman pertama nak dapat baby. Yelah, betul. Tapi ini berlaku pada tahun bila ni sebenarnya? Kira sebelum, lama juga dah sebelum PKP lagi. Sebelum PKP 2018-2019 lah lebih kurang. Lebih kurang lah. Dalam 2 tahun lepas macam tu lah. Tapi benda ni berlaku selepas orang tua tu cakap selepas orang tua cakap, kalau aku tak dapat, kau pun tak dapat. Dia cakap lepas dia cakap itu, dia pun hilang kan. Dia pun hilang. Dan tiba-tiba Lara rasa memang betul-betul nak terberanak. Memang betul-betul benda tu seolah-olah bagaikan ditarik Dia macam tolak. Oh, bagaikan ditolak. Okay, fine. Dia tolak, suruh keluar. Dia paksa baby tu keluar. Sebab abah saya cerita lah kan, lepas hal tu dia ubat. Dia kata benda tu nak saya. Memandangkan tu lah, kata dia tak dapat sebab tak tahu lah. Kalau saya tak tahu sebab apa tak dapat. Mungkin saya baca-baca tu kan, dia tak boleh nak ambil lah. Mungkin lah kot kebetulan. Kebetulan mungkin lah kan. Yalah. Kita pun tak tahu apa sebabnya kan. Mungkin dia tu mungkin kata asbab dia lah kan. Jadi macam tu kan. Tapi yelah, boleh faham lah bila dah kena sakit contraction tu kan, nak terkeluar baby tu macam sakit tu kan, siksa tu. Itulah saya lepas peristiwa tu lah, pas hidup saya rasa sangat berbeza. Yalah, itu adalah kandungan yang pertama. Dan selepas kejadian tu, sekarang Lara masih belum ada anak atau dah ada sekarang ni? Sekarang ni alhamdulillah lah. Alhamdulillah ada baru ada rezeki. Alhamdulillah kan. Oh, itu dia dah cerita Lara yang ketiga. Cerita Lara yang ketiga ni dia ada plot twist sikit. Dia macam ada kisah seram dia. Tapi towards the end tu, of course dia jadi macam sedikit sedih ataupun sedikit tragis sebabkan itu adalah kandungan anak yang pertama kan. And then
bila jadi macam ni, itulah kita pun tak tahu nak cakap apa kan. Dah takdir Allah nak kata macam tu kan. Tak nak buat apa, tak ada rezeki lah tak apa kan. Ada rezeki yang lebih baik menanti Lara kan. Betul tak? Yelah. Okey Lara, terima kasih Lara sebab sudi untuk berkongsikan kisah dengan The Segment. Daripada cerita yang pertama, cerita yang pergi Cameron cerita yang pertama. Cerita yang kedua pergi ke kursus dekat kapal korek tu. Dan cerita yang ketiga semasa Lara pregnantkan anak pertama. Okey Lara, sebelum kita mengakhirikan kita punya podcast untuk malam ni, Lara ada apa-apa tak ucapan yang Lara nak berikan pada penonton-penonton yang tengah menonton The Segment sekarang ni? Silakan. Okey, kan saya nak pesan lah satu kan. Benda ni kita tak nampak, tapi kalau nak pergi mana-mana tu orang kata just beware the sign. Tanda-tanda benda tu nak ada kan. Kita yang bila bagi yang gifted ni kita boleh tahu, boleh nampak. Kalau yang biasa ni kita tak nampak, tapi boleh rasa lah. Kalau dah rasa tu betul elak-elak lah kan nak buat benda tu. Nak pergi ke situ. Itulah itu je lah saya nak cakap. Hati-hati lah betul. Okey, itu adalah pesanan Lara untuk kita sentiasa berhati-hati, walaupun kita tidak diberikan kelebihan untuk orang kata melihat apa orang kata alam yang di sebelah sana, tapi kita ada orang kata ada kelebihan sedikit untuk merasa. Itu adalah firasat kita untuk merasa dengan kehadiran benda-benda begini kan. Lara pun cakap kita kena more alert ataupun kena be aware dengan sekeliling kita. Kalau ada benda rasa benda yang tak betul tu, kita kena hati-hatilah. Okey Lara, terima kasih sangat-sangat sebab sudi berkongsikan cerita dengan The Segment. Okey guys, kepada siapa yang ingin berkongsikan kisah seram dengan The Segment, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh DM kami di Instagram @the segment official. Okey. Dan tak lupa juga untuk korang join the Discord channel. Korang boleh borak-borak dengan Lara dekat dalam tu. Aku pun ada dekat dalam tu juga. Ramai members kita dekat Discord. Kita sekarang dah ada lebih kurang dalam 1,100 members dekat dalam Discord. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.